kelebihan kita, kelemahan kita dan ianya juga menguji semangat kita. Contohnya, pelajar saya Faridah. Beliau telah berjaya menukar minatnya membuat kek dan kuih dari hobi menjadi satu sumber pendapatan. Seperti saya juga. Dan hobi sebegini sangat berguna apabila kita dalam kesempitan. Bagi Faridah, saat itu adalah apabila suaminya dibuang kerja. Beliaulah satu-satunya yang menyara hidup suami dan 3 orang anaknya. Jadi, saya ingin menjamunya untuk minum petang dengan 2 juadah, donat dan harum manis. Salah satu resipi saya hari ini menggunakan yeast. Yeast adalah bahan yang penting apabila kita membuat roti. Sebelum adanya bahan-bahan penaik seperti bikarbonat soda, serbuk penaik, yeast lah yang digunakan untuk membuat roti secara turun-menurun hinggalah ke hari ini. Yeast adalah bahan yang hidup. Apa yang hidupkan yeast itu? Gula. Yeast yang menghadang gula akan keluarkan karbon dioksida yang membuat adunan itu naik. Semakin lama ia diperap, adunan akan menjadi lebih kaya dari segi rasa, tekstur dan mengekalkan kelembapan. Ada beberapa jenis yeast yang mudah didapati di kedai dan pasar raya. Yeast segar, yeast segera dan yeast kering. Yeast segar atau yeast cake adalah yeast yang sering digunakan oleh pembuat roti profesional. Ianya disimpan dalam peti sejuk dan boleh bertahan selama 1 atau 2 minggu. Yeast kering pula selalu boleh didapati dalam paket atau botol. Pastikan anda simpan dalam peti sejuk selepas membukanya supaya ia dapat bertahan lebih lama. Suri rumah suka menggunakan yeast segera. Ia seperti yeast kering, cuma lebih halus dari yeast kering dan cepat meresap air. Jika ingin menggantikan satu jenis yeast dengan yang lain, anda harus merujuk kepada carta penukarannya untuk pastikan berapa banyak yang perlu digunakan. Bahan saya pun dah cukup ni. Saya tak sabar untuk melihat hasilnya. Kalau cakap tentang minuman petang atau dikenali high tea, kita sering kaitkan dengan makanan atau minuman barat. Tetapi high tea juga agak seronok jika kita memberi sentuhan Melayu. Resepi hari ini cukup mudah dan sesuai. Lebih-lebih lagi untuk mereka yang berjinak-jinak ingin membuat kuih kerana ia senang dipelbagaikan. Untuk membuat roti, kita perlu menggunakan attachment hook atau lebih dikenali J-hook. Dia boleh memukul adunan yang agak berat. Kerana itu kita perlu pastikan dia klik. Membuat donat juga memerlukan tepung yang berprotein tinggi ataupun lebih dikenali sebagai bread flour. Kita menggunakan caster sugar kerana ia mudah dibancuh. Dan untuk memberi keenakan kepada donat kita, kita akan menggunakan tepung susu. Sembarang jenis boleh. Yeast segera ni tidak perlu dilarutkan ke dalam air, boleh langsung diletakkan ke dalam tepung. Saya akan memutar ke semua bahan-bahan kering ini selama setengah minit. Kita menggunakan air sejuk. Kalau kita langsung tuang, tepung kita tak dapat menyerap airnya. Pastikan tepung dia semua sebati dengan air. Mentega ni memberi kelembapan kepada donat kita. Sesuatu resepi yang menggunakan yeast jangan ditemukan terlalu awal dengan garam. Kerana garam akan membunuhnya. Cepatkan kelajuannya sehingga ia menjadi dough yang lembut. Kita menggunakan kuning telur sahaja. Saya tidak mahu menggunakan putihnya kerana kalau kita menggunakan putih, nanti donat kita agak keras. Kerana telur ni agak besar, saya tidak mahu banyak. Adunan kita dah pun siap. Jika kita
nak tahu macam mana dia siap ke tidak, lihat adonannya kat tepi. Adakah dia masih melekat kepada bowl ni? Sebelum tu saya sudah pun menyediakan plastik untuk mengulinya. Saya tidak suka menggunakan terlalu banyak tepung. Nanti akan mengeraskan lagi donat kita ini. Agak banyak kandungan gulanya. Adonan dia agak lembik sedikit. Harus gunakan sedikit tepung jadi dia tak melekat. Bila kita menggunakan yeast, kita harus pantas sedikit. Kerana apabila yeast itu sudah menjadi, dia akan naik. Terlalu gebu, terlalu cepat bagi kita. Ada terdapat berbagai acuannya. Saya akan mengambil yang sedang. Sebelum menggunakannya, kita harus letak ke tepung. Terterap. Saya menggunakan non-stick pan. Kerana apabila dia gebu nanti, kalau tray yang biasa, dia akan melekat. Bila kita letak dia di atas tray, tidak boleh terlalu rapat. Dia akan mengembang. Lebihan tepung tu kita boleh ambil semula dan uli dia kembali. Sekarang saya akan perapkan dia. Bergantung pada cuaca. Dalam jangka masa setengah jam sehingga 45 minit. Kita harus tutup dia dengan plastik supaya dia tidak berkulit. Mencari ilmu, saya rasa yang paling important ialah untuk mempertingkatkan diri kita. Kenapa orang lain boleh berjaya? Kenapa tidak kita? Kalau nak tahu cerita selanjutnya, jangan ke mana-mana. Tak sabar saya nak tunjukkan cara membuat dan menghias donat rainbow rings. Sesudah diperap selama 45 minit, adonan ini akan jadi gebu. Kita sudah mula menggorengnya. Kita perlu minyak yang agak banyak. Kalau kita goreng, pastikan minyak tak terlalu panas. Setelah donat digoreng, tibalah masa untuk kita menghiasnya. Paling digemari adalah coklat cair. Tidaklah perlu kita membeli perkakas yang mahal seperti Bain Marie. Secara gini pun boleh mencairkan coklatnya. Air panas di bawah dan coklatnya potong keping-keping sebegini. Bila kita mencairkan coklat, kita tidak harus kenakan air di dalamnya. Nanti dia akan bergentil. Tibalah masa yang saya nanti-nantikan menghiasinya. Kalau kita menggoreng donat ni, biarlah warnanya keemasan sebegini. Yang kecil pula, golekkan dia dalam custard sugar. Kita ambil lidi dan kita akan cucukkannya. Resepi, sila lungsuri surya.mediacorptv.sg. Memang dah lama tak berjumpa dengan Farida.
nak juga rasa kuih yang dibuatnya. Sebelum ni saya dah belajar banyak tempat tetapi hasilnya tak memuaskan. Mereka tidak akan beritahu anda apa kesilapan anda. Setiap kali saya membuat kesilapan, cikgu akan membetulkannya dan memberitahu saya apakah kesilapan-kesilapan yang harus saya elakkan. Farida ni memang pelajar yang cekap walaupun pertama kali mengambil kursus dengan saya. Yang hanya saya mampu ad hoc class, Swiss roll. Satu kelas tu saja saya belajar bagaimana membuat Swiss roll yang telah lama saya bikin yang tak pernah menjadi. Hasilnya sungguh memuaskan di luar dugaan saya. Yang saya dapat order daripada teman-teman semua hampir 4,000. Dengan duit tu juga saya dapat beli freezer, saya dapat beli mixer, belikan baju-baju kurung apa semua untuk anak-anak. Dengan duit tu juga saya boleh roll masuk kelas cikgu yang lain-lain untuk mempertingkatkan lagi mutu pembuat kek, everything. Jika Swiss roll telah merubahkan hidup Farida, saya telah berjaya melakukannya dengan resepi harum manis ini. Resepi ini saya gemar berkongsi dengan kenalan saya dan juga anak-anak murid saya. Untuk resepi ini, kita akan menggunakan gula Melaka yang kita akan larutkan dengan air dengan daun pandan dan harus saya tapis. Terdapat dua jenis gula Melaka di pasaran. Ada yang agak keras, yang begini selalu membuat kuih kita pucat dan manis sekali. Kegemaran saya adalah yang lembut. Inilah yang akan memberi warna kepada harum manis kita nanti. Harum manis juga menggunakan mentega dan kita harus cairkan dengan air panas begini sahaja. Dan kita harus sejukkan. Kalau tidak nanti adunan kita jatuh akibat kepanasan daripada mentega ini. Untuk memutar telur dan juga gula, kita perlu whisk. Ia akan menggebukan telur kita itu nanti. Ayak tepung dengan bicarbonate soda dan juga baking powder dan tidak ketinggalan garam. Sekarang kita akan pukul telur dan juga gula. Saya menggunakan dua jenis gula. Yang satu caster sugar, yang lagi satu gula Melaka. Kita putar ini dengan kelajuan tinggi sehingga 5 minit ataupun sampai pekat dan gebu. Adonan sudah pun pekat dan gebu. Masukkan tepung. Masukkan semua sekaligus. Masukkan gula Melaka. Saya akan masukkan mentega yang sudah saya cairkan tadi. Walaupun sikit tetapi dia mengharumkan lagi. Bahan penting tidak dilupa, vanilla essence. Kita harus tapis adunan ni kerana tepung dia bergentil. Adunan tu akan jadi berat. Untuk membuat kuih ini, kita harus memanaskan kukusan kita. Kukusan harus betul-betul panas dan juga acuan kita pun harus dipanaskan. Tapi sebelum dipanaskan, harus kita sapu dengan butter dulu ya, agar kuihnya senang dikeluarkan nanti. Membuat harum manis ini benar-benar memberi saya kenangan manis. Dulu bila saya belum tahu nak membuat kuih, saya tidak pandai menyukat. Jadi kuih saya tu semua kalau ada bahan belennya, saya masukkan saja. Maklumlah, orang baru nak belajar. Dah usia lewat pula tu Tapi
Saya tidak mahu umur itu menghalang saya dan saya rasa kita harus senantiasa mempertingkatkan diri kita dan harus terus belajar. Semangat itulah yang saya pupukkan dalam anak-anak murid saya. Belajar tidak kira umur. Kalau kita nak belajar, kita harus mengaku kita punya kelemahan dan dari situ kita bina semangat kita. Saya menggunakan semangat ini untuk membangunkan diri saya sendiri, membangkitkan apabila saya dibuangkan kerja. Dengan tak secara langsung, bakat yang saya ada ni, belajar membuat kuih, telah pun menjadi satu sumber rezeki bagi saya. Cerita Farida ni serupa dengan pengalaman saya. Dihimpit kerana suaminya dibuang kerja. Tak disangka-sangka suami saya tahun lepas diberhentikan kerja, membuatkan saya seorang sahaja bekerja, hasil pendapatannya sudah tentu tidak mencukupi. Apa kata saya sambung dengan resipi favorit saya, kuih harum manis. Kuih harum manis ni selalu menggunakan pisang raja. Kita boleh juga menggunakan pisang berangan. Tetapi jangan yang terlalu masak lah. Dah lah terlalu masak, kita nak kukus dia pula. Acuan kita sudah pun saya panaskan dulu. Dan kita isi. Jangan penuh, separuh penuh sahaja. Kerana bahan penaiknya akan naikkan adunan ni. Masukkan pisang. Kalau suka makan banyak, kita letaklah banyak. Untuk resepi, sila lungsuri surya.mediacorptv.sg. Saya mempunyai 3 orang anak dan seorang nenek. Anak-anak saya yang nombor 1 berada di poli, nombor 2 berada di sekolah menengah dan yang ketiga masih menuntut di sekolah rendah. Dengan tak disangka-sangka suami saya tahun lepas diberhentikan kerja, membuatkan saya seorang sahaja bekerja. Hasil yang saya dapat ni daripada menjual kek, ia menjadi tokok tambah untuk pendapatan saya. Saya teringat anak murid saya Farida itu, beliau sudah ada minat untuk membuat kuih, tetapi kurang keyakinan. Saya selalu menasihatkan anak-anak murid saya agar mereka berani melakukan sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Tidak semestinya mereka belajar kuih dan dalam peringkat usia yang lewat, mereka rasa takut ataupun kurang yakin. Tetapi saya pupuk semangat mereka dengan menyatakan, lihatlah diri saya, bagaimana saya mula pada usia yang agak lewat. Mencari ilmu, saya rasa yang paling important ialah untuk mempertingkatkan diri kita. Kenapa orang lain boleh berjaya? Kenapa tidak kita? Saya teringat lagi waktu itu Farida apabila dia datang ke kelas saya, beliau terlalu gairah. Saya rasa macam semangat dia nak belajar tu begitu kuat. Bakatnya sudah ada. Tetapi kerana dia belum ditunjuk ajar cara dengan betul, itu yang bakatnya belum terkeluar lagi. Tapi bila sudah terserlah
nothing's holding her back. Actually saya minat bikin kek dah lama. Cuma belum berjumpa dengan orang yang boleh mengajar dengan begitu betul. Tetapi bila dengan cikgu, saya rasa saya tak akan berhenti belajar lah selagi cikgu hendak mengajar. Semangat tu saya suka tengok pasal nanti dia datang ke kelas, dia menceritakan kepada teman-teman yang lain. Mereka selalu tanya, cikgu boleh ke saya buat? Satu kali belajar je ad hoc boleh ke buat? Nanti beliau sendiri yang seperti memberikan perangsang pada anak-anak murid yang lain. Boleh, tengok saya saja. Saya buat sekali, besoknya saya dapat 10 order. Setiap kali bila kita bikin, kita berjaya, kat situ kita dapat semacam perangsang. Kita akan ingin menambah lagi ilmu kita. Saya rasa ilmu yang saya dapat sangat bermakna apabila anak murid saya juga dapat manfaat dari apa yang saya pelajari dan lalui. Dan jangan lupa, jangan berputus asa. Kerana kegagalan bukanlah penamat, tapi perjalanan yang merapatkan jurang mendekatkan kita kepada kejayaan.